Benda yang berlaku dekat ramai orang, dah diet, dah workout, dah buat macam-macam, tapi result macam lambat dan rasa macam tak ada je. Kenapa? Coach cakap ambil masa, kena sabar. Tapi kau dah berbulan workout, tetap tak ada result. Kau dah berbulan diet, tetap tak kurus-kurus. Benda ni adalah perkara utama yang buat orang give up. Kalau benda ni jadi kat aku pun akan give up juga. Kalau korang dah buat research dan come to conclusion yang genetik korang tak bagus lah, metabolism korang tak bagus lah, atau korang rasa badan korang dah tua untuk semua ni, aku berani cakap 80 ke 90% reason dia bukan sebab benda-benda tadi. So hari ni aku nak reveal beberapa hidden mistake yang ramai tak perasan, yang menyebabkan progress korang slow dan korang tak ada result langsung. Let's go. What's up guys, welcome back to the video. Okay, sebelum kita start video ni, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe, dan kepada mereka yang belum subscribe, kalau video ni bagi manfaat dekat korang, korang jangan lupa untuk subscribe. Alright, macam yang semua orang tahu, kalau kita nak kurus, kita mesti pastikan pemakanan kita berada di dalam caloric deficit. Tapi kalau korang dah diet berminggu-minggu, berbulan-bulan lamanya, tapi korang tetap tak nampak result, aku yakin dan boleh kata pemakanan korang masih lagi berada di dalam caloric maintenance korang, ataupun lebih teruk berada dalam caloric surplus. Perkara macam ni boleh berlaku sebab kebanyakannya orang dia rasa dia dah makan sikit, tapi dia tak sedar jumlah kalori makanan dia tu agak tinggi. Ataupun korang sendiri dah makan tapi korang tak kategorikan sebagai main meal pada hari tersebut. Dan yang paling obvious dalam culture kita ni, yang aku perasan ramai orang bila dia dah makan, especially makan benda-benda yang kecil, dia akan cakap belum makan lagi lah, tadi makan roti saja. So belum makan lagi secara tak langsung akan bagi satu feedback psikologi kepada korang yang korang belum makan lagi. So benda ni sangat bahaya dan salah, sebab kalori tetap kalori, tak kisahlah korang makan roti ke apa ke, makanan tetap makanan. Jadi kalau kau dah makan, kau jangan cakap kau belum makan. Kalau kau dah makan tapi kau still rasa lapar, maksudnya kualiti makanan kau tu tak match dengan apa yang kau sepatutnya makan. So kau kena check balik kualiti makanan kau. Lagi satu, aku nak bercakap juga berkenaan dengan organic foods. Sebab kebanyakannya orang bila dia dah rasa dia dah change pemakanan dia kepada pemakanan yang organik, dia rasa macam oh ini healthy, ini boleh kurus, tetapi dia tak check betul-betul kalori intake dia. So tak kisahlah kau makan organik ke tak organik ke, kalau kalori kau still tidak berada di dalam defisit, kau susah nak kurus. Ingat benda ni. Dan aku nak tambah juga, kebanyakannya orang yang diet, dia terlepas pandang makanan-makanan ataupun kalori-kalori yang kecil seperti sos, minyak, mayonis dan sebagainya. Sebagai contoh, engkau adalah seorang yang kira kalori dan kau dah kira ngam-ngam 2000 kalori untuk intake kau dalam sehari, tetapi kau lupa nak masukkan sos, kau lupa nak masukkan mayonis, kau lupa nak masukkan minyak yang kau guna untuk goreng telur dan sebagainya. Dekat situ boleh menyebabkan kalori kau menjadi kalori surplus tanpa engkau sedar. So lepas tu bila kau dah diet, kau rasa okey dah cukup dah ni, dah okey dah ni, tapi tak kurus-kurus juga. So kau pun jadi pening kepala. So untuk memudahkan engkau untuk monitor kalori intake kau, aku sarankan kau gunakan satu apps ni yang bernama MyFitnessPal. Benda ni memang mudah untuk kau monitor kalori intake kau. Okay, mistake ni adalah yang paling ketara sekali bagi aku. Even aku sendiri pun kadang-kadang aku kena ingatkan diri aku supaya avoid mistake ni. Disebabkan sekarang ni adalah zaman smartwatch dan kita boleh tengok berapa kalori yang kita burn dalam exercise. Benda ni sangat bagus tapi sangat bahaya, sebab contoh kau tengok dalam jam kau dah burn 300 kalori dan kau makan balik amount of kalori yang kau burn tadi. So tak jadi apa. Yang tu tak apa lagi. Lagi teruk bila contoh kau dah burn 300 kalori, lepas tu kau rasa okay, tadi dah exercise, dah burn 300 kalori, kau pun pergi makan, lepas tu kau burn 300 tapi kau makan balik 500, so dia jadi lebih pula. So that's why benda-benda macam ni bahaya. Berdasarkan paper research yang aku jumpa ni, kajian yang dijalankan membawa kepada result yang kita tend to overestimate kalori yang kita burn dan kita makan balik kalori yang kita burn. So benda ni akan slow down kau punya fat loss, ataupun kau akan end up dengan tak ada result langsung. So macam mana nak buat? Dia punya solution dia very simple. Kau kena tunggu end of the video, aku akan terangkan macam mana kita nak fix this issue.
kalau korang nak timbang berat badan korang, aku highly recommend korang untuk menggunakan penimbang berat yang ada decimal points. Kalau korang tak ada, aku nak recommend penimbang berat yang aku pakai. Korang boleh tekan link dekat bawah untuk survey. Aku tak promote, tapi aku recommend. Kalau korang nak try, korang boleh try. Sebab ini apa yang aku pakai sendiri. Okay, back to topic. Ramai daripada kita dah timbang berat, tetapi cara timbang korang salah dan korang tak monitor. Cara yang paling betul, aku recommend korang perlu timbang hari-hari. Kenapa aku suruh korang timbang hari-hari? Sebab kita nak dapatkan weekly average. So bila korang dah timbang hari-hari, contoh first day of the week korang adalah hari Isnin dan last day adalah hari Ahad. Korang timbang setiap hari dan end of the week korang cari average, dan average ni lah kita akan gunakan untuk monitor week by week. Tetapi as korang timbang berat badan korang daily, korang jangan risau kalau berat badan korang naik turun. Itu adalah normal. Dia bergantung kepada apa yang korang buat dan apa yang korang makan hari yang sebelum tu. Just timbang je sebab kita nak dapatkan weekly average. Dan kalau dah 2 ke 3 minggu masih tak ada perubahan, korang kena check balik korang punya pemakanan dan juga korang punya exercise. Benda yang kedua yang aku advise korang untuk buat adalah mendapatkan ukur lilit badan korang. Korang boleh dapatkan ukur lilit macam dekat bahagian perut, dekat bahagian pinggang, dekat bahagian peha ataupun dekat bahagian lengan korang. Kenapa? Sebab berat badan sahaja memang korang boleh monitor daripada situ, tapi dia tak berapa valid. Lagi-lagi untuk orang yang main gym ataupun orang yang buat weight training. Sebab berat badan korang sampai satu tahap dia boleh nampak macam tak ada result, tapi sebenarnya ada result. Benda ni akan berlaku disebabkan lemak korang drop dan muscle korang increase dalam masa yang sama. Benda ni kita panggil body recomposition. Korang boleh research untuk tahu dengan lebih mendalam. So apa yang berlaku, berat badan korang akan maintain, tetapi ukur lilit badan korang akan nampak perubahan. So disebabkan itulah korang perlu ada data dekat ukur lilit badan korang. So korang boleh tahu badan korang sebenarnya dah mengecil walaupun berat badan korang maintain. So benda ni juga boleh menyebabkan orang koyak dan juga give up sebab dah timbang berat tetap tak turun-turun. Tapi sebenarnya ada result kau yang tak tahu. So bila kau ada data, kau dah tahu banyak benda yang kita boleh monitor dekat sini. Tak semestinya kita monitor berat sahaja. Sebab ramai orang fikir weight loss equal to fat loss. Benda ni salah ya. Weight loss tak semestinya fat loss. Berat kau boleh drop atas banyak sebab. InsyaAllah kalau aku berpeluang untuk buat video berkenaan dengan body recomposition, aku akan buat. Sebab kalau nak bincang semua dalam topik ni, panjang pula aku bebel. Alright, kesimpulan dalam video ni, macam mana kita nak avoid this mistake dan apa yang kita boleh buat untuk memperbaiki kita punya weight loss journey. Yang pertama, track calorie intake kau betul-betul. Jangan mudah sangat kau nak rasa kau tengok, lepas tu kau rasa kau dah tahu okay, this makanan, this amount of calorie, tapi sebenarnya kau salah. Dan end up bila kau dah makan, lepas tu sebenarnya kau tidak berada dalam defisit pun. Aku sarankan kau belajar sikit untuk macam mana nak kira kalori, macam mana nak baca label makanan. Benda ni memang kau kena usahakan kalau kau betul-betul nekat nak kurus. Tak ada salah pun kau nak belajar, kau lagi untung sebab benda tu kau boleh guna untuk sepanjang hidup kau. Yang kedua, aku nak kau jangan fokus sangat dekat kalori burn kau. Yes, kau boleh ambil tahu, kau boleh tengok jam kau boleh tengok phone kau berapa kalori yang kau burn, tapi data tu kau letak tepi dulu. Aku nak kau fokus dekat kalori intake dan juga exercise rutin kau. Okay, contoh kau dah ada planning untuk buat cardio berapa jam, berapa minit, lepas tu weight training kau, exercise apa pertama, exercise apa kedua, besok nak buat exercise apa. Fokus dekat rutin itu dahulu. Tak payah kisah sangat pasal kalori burn ni. Dan bila dah berminggu ataupun dah berbulan kau dah monitor balik macam yang kita bincangkan tadi, tetap tak ada result, so kau adjust balik dekat kau punya calorie intake ataupun kau punya exercise. Sebagai contoh, okay, calorie intake maybe kita kena kurangkan dekat sini, ataupun exercise rutin kau, okay, cardio maybe kita boleh buat extra 10 minutes. So kalau kau perasan, kita buat small changes, kita buat small adjustment dekat kita punya journey, barulah korang tak stress, barulah korang tak ada rasa macam benda ni terlalu susah untuk buat. Sebab kalau korang adjust terlalu besar ataupun korang adjust terlalu banyak, nanti korang pun akan stress dan lama-lama sama juga, end up korang akan give up. Sebab aku as a coach, aku suka nak advise korang fokus dekat long term instead of short term. Sebab aku tak nak korang kurus dalam masa 2-3 bulan, lepas tu once korang stop, korang gemuk balik. Aku tak nak benda tu jadi.
Alright guys, itu saja video untuk kali ni. Korang jangan lupa like this video. Kepada korang yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kepada korang yang belum subscribe, kalau video ni bagi manfaat kat korang, korang boleh consider untuk subscribe. Jangan lupa juga turn on post notification supaya korang tak terlepas video-video aku yang macam ni. Alright guys, I'll see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.